Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam kelas PDPR Tina Talk with Cikgu Azman Rezki. Okay, apa khabar pagi ni? Moga-moga semua sihat walafiat. Okay, yang dah pergi ambil bantuan awam sekejap lagi kat yang pergi ambil bantuan persekolahan, berhati-hati, jaga SOP ya. Yang mana yang tak ikut tu, kita ikuti kelas PDPR. Hari ini cikgu akan buat secara video ni kerana sekejap lagi cikgu nak pergi sekolah juga untuk uruskan bantuan apa sekolah tersebut untuk jawatankuasa kat sana. And then kita akan sambung lagi sampai petang lah. Hari ni kelas kita daripada pukul 11 pagi sampai 1 petang, tapi berdasarkan topik ni saja. Alright. So masih lagi bab insurans, tapi hanya satu topik saja, itu topik insurans motor. Okay, bersama saya lah Cikgu Azman Rezki. Tak sabar nak buka sekolah ni. Okay, nak masuk sekolah lagi sebulan ni, tak sabar. Nak mengajar secara berdepan. Okay, sebab saya tak kenal awak lagi siapa. Awak tak kenal saya lagi macam mana. Okay, so tunggulah bulan 4 tak lama lagi. Tak ada insurans motor, tak boleh buat road tax. Road tax ni adalah cukai jalan. Okay, jadi insurans motor kena ada. Insurans motor ni dikira berdasarkan tarikh motor yang disediakan oleh JPJ, Jabatan Pertubuhan Jalan, yang menyediakan premium minimum untuk perlindungan insurans tersebut. Okay, tarikh ni dikawal oleh undang-undang. Okay, tarikh ini kekal selagi mana JPJ tak ubah, kerajaan tak ubah. Okay, jumlah premium pula bergantung kepada jenis kenderaan, lori, kereta, van, motosikal, apa semua tu bergantung tu. Okay, kemudian kegunaan dia, sama ada guna untuk perniagaan, untuk peribadi. Okay, kapasiti enjin, berapa cc dia, 500 cc, 600 cc, 700 cc, itu. Okay, jenis, kita nak jenis apa? Okay, perlindungan pihak ketiga, kebakaran ataupun komprehensif, dan berapa jumlah yang nak lindungi kenderaan kita tu. Okay, jadi setiap polisi ni berbeza dia punya kadar premium dia. Okay, bergantung. Selagi banyak kita nak cover, semakin tinggilah dia punya kadar premium. Alright. So, untuk kiraan insurans motor dia ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah polisi akta. Ini undang-undang. Semua orang akan terlibat lah ni. Kita tak payah beli. Yang kedua adalah polisi pihak ketiga, yang mana akan melindungi orang yang terlibat dengan kita dalam kemalangan. Contohnya lah. Okay. Kemudian yang ketiga adalah polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Dan yang keempat adalah polisi komprehensif. Okay, kita tengok nanti beza je apa. Okay. Bezanya ialah kalau polisi pihak ketiga, contohnya kalau kita bawa kereta, kita langgar orang. Jadi polisi ini akan melindungi kereta dan orang yang kita langgar tu. Kita kata tu tak cover sebab pihak ketiga polisi ni. Okay. Yang kedua adalah polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Polisi ini melindungi kereta dan orang yang kita langgar, dan juga termasuk juga dengan kereta kita kalau terbakar atau dicuri tanpa sengaja. Kalau kita buat plan, kita dicuri kononnya untuk claim insurans, tak dapat. Ataupun kita accident, melanggar dan terbakar, tak dapat. Okay? Tanpa sengaja, boleh claim insurans untuk kereta kita. Yang seterusnya adalah polisi komprehensif. Komprehensif dia cover semua. Kalau kita accident, kereta kita di cover, kereta orang kita langgar di cover, kecederaan orang dilanggar kita cover. Cuma ni adalah kecederaan kita sendiri tak di cover. Sebab itu termasuk dalam perlindungan insurans lain. Insurans kemalangan, insurans kesihatan, itu lindungan. Okay? Tapi insurans motor ni untuk lindungi motor kita dan juga motor orang yang kita langgar, termasuk juga orangnya. Ya, tapi kalau orang naik kita, penumpang yang kita tak terlibat. Okay, itu telah bincang sebelum ni. Okay? So untuk hari ni nak kira macam mana nak kira kadar premium insurans motor tersebut. Jadual ini disediakan oleh JPJ sejak tahun 2015 dan tak berubah sampai sekarang. Okay, selagi mana tak ada perubahan, kekallah jadual ni. Okay, jadual ni menunjukkan kadar premium untuk nilai bagi RM1,000 yang pertama. Okay, untuk jadual untuk Sabah Sarawak, untuk Semenanjung Malaysia, ikut sisi. Contohnya, untuk kereta bersisi tidak lebih 1,400, nanti kita kancil ke bawah lah, kancil, Viva semua tu. Okay, untuk Semenanjung Malaysia, kalau ambil polisi komprehensif, 273.8%. Kalau ambil pihak ketiga saja, 120.9%, kurang separuh. Tapi kalau Sabah Sarawak, kalau ambil komprehensif 196%, kalau ambil polisi pihak ketiga dalam 75%. Kenapa Sabah Sarawak kurang sikit? Kerana ada faktor geografi kat sana. Sabah Sarawak ni negerinya besar.
Jalan raya pun panjang-panjang dan tak elok jalan dia. So kalau kita bagi insurans, kita bagi nilai yang tinggi, so membebankan pihak mereka. Adalah kereta mereka ni akan selalu jalan tak elok, selalu rosak semua. So membebankan mereka. Jadi kerajaan ambil kira semua tu, maka insurans di Sabah Sarawak lebih rendah nilainya berbanding dengan semenanjung Malaysia, tetapi coverage-nya sama. Alright. Dan kadar inilah untuk kadar bagi RM1,000 yang pertama. Okey. Contohlah kita beli insurans harga RM50,000. RM1,000 yang pertama ikut jadual ni. So yang baki lagi tu macam mana? Kita bayar RM50,000, RM1,000 yang pertama dikira jadual. Okey, RM49,000 dikira macam mana? Dia ada rumus dia. Di mana rumusnya di semenanjung Malaysia. Setiap RM1,000 yang berikutnya perlu darab dengan RM26. Okey. Semenanjung Malaysia mula RM1,000 yang kadar untuk RM1,000 yang pertama ikut jadual tadi, campur dengan RM26 darab dengan setiap RM1,000 yang berikutnya. Itu semenanjung Malaysia. Tapi kalau Sabah Sarawak sama formulanya, cuma bezanya ialah kalau semenanjung RM26, Sabah Sarawak ialah RM20.30 bagi setiap RM1,000 yang berikutnya. Okey, formulanya boleh ingat, tapi mudah ya. Semenanjung Malaysia RM26, Sabah Sarawak RM20.30. Itu yang beza dia. Okey. So hari ni cikgu nak ajar awak cara macam nak kira premium insurance. Oh, lupa saya beritahu. Okey, saya cakap tadi ada 4 jenis polisi. Polisi akta, pihak ketiga kebakaran kecurian dan juga polisi komprehensi. Polisi akta pihak ketiga hanya bergantung pada kapasiti enjin. Lagi besar enjin tersebut, lagi tinggilah nilai premium dia. Okey, tapi polisi pihak ketiga dia merupakan 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Dia bergantung pada itu. Dan polisi komprehensif pula lah bergantung kepada kapasiti enjin, nilai kenderaan semasa yang diingin disyurunkan. Okey. So untuk cari polisi pihak ketiga kebakaran kecurian, kita mesti tahu dulu komprehensifnya berapa. Pihak ketiga dan komprehensif tak bergantung pada mana-mana, hanya bergantung pada jadual sahaja. Okey. Encik Zainal ada sebuah kereta pertuan persona kapasitinya adalah 1.66 cc untuk digunakan bekerja di Perak. Maklumat kereta seperti berikut. Jina insurans kereta dia bernilai RM60,000. Umur kereta 5 tahun. Cc enjin 1,600 cc. Dan NCD ialah 25%. NCD ni ialah kadar diskaun yang diberi oleh syarikat insurans sekiranya kita tidak buat tuntutan insurans apa-apa sebelum tahun sebelum. Okey. Maksudnya contoh katakan tahun ni 2021 dalam insurans, tahun lepas kita tak tiba apa kemalangan, kita tak buat apa tuntutan, so kita dapat diskaun tersebut. Jadi itu dinamakan sebagai NCD. Okay, alright. Tapi kalau ada kemalangan, kita buat tuntutan, NCD tak ada, kena kiraan baru. Okay, so soalan minta kata hitung premium kasar bagi kereta Encik Zainal untuk polisi komprehensif, polisi pihak ketiga kebakaran kecurian dan polisi pihak ketiga. Okey, kita nak cari ketiga-tiga ni nilai polisi ni. Berapa nilai kena bayar? Okey. Kereta nak cover sebanyak RM60,000, kereta umur 5 tahun, CC 6160, NCD 25 bekerja di Perak ataupun semenanjung Malaysia. Okey, so kalau ikut jadual untuk 1600 barisan yang ketiga lah. Sebab barisan yang kedua tak boleh sebab dia barisan kedua ni kita akan ambil barisan yang kedua sebab 1600 berada dalam kumpulan 1650 maksimum. Jadi first kali nak ambil komprehensif semenanjung Malaysia, nilai pertama untuk 1000 tu ialah RM305.50. Ini step yang pertama. Untuk 1000 yang pertama confirm dah kena bayar RM305.50. Itu komprehensif yang pertama. Kemudian nak cover RM60,000, 1000 dah kira dah. Baki lagi RM59,000. RM59,000 itu berapa nilai kita kena bayar lagi? Caranya ialah RM60,000 tadi tolak 1000 yang pertama tadi akan dapat RM59,000. RM59,000 tadi kita bahagi dengan 1000 and then darab dengan kadar semenanjung yang formula tadi, RM26. Jadi ni tadi ya. Jadi RM60,000 tolak 1000, kita dapat jawapan per 1000 dapat 59. Yang 59 ni lah darab dengan RM26. Okey. Jadi tambahan lagi sebanyak RM1,534 kena tambah lagi. Jadi berapa jumlah dia? Tambahkan A dengan B tu. Jadi jumlah premium insurans yang perlu Cik Zainal bayar ialah 1839.50 sen.
Tetapi oleh sebab tahun lepas, contohlah tahun lepas dia tak ada beberapa aksiden, syarikat insurans bagi dia diskaun sebanyak 25% NCD. Jadi 25% darab dengan 183.50 dapat potongan sebanyak 459.88. Jadi berapa jumlah kena bayar lah sekali? Tolakkan yang C tadi, tolak yang D ni. Jadi Cik Zainal kena bayar sebanyak 1793.62 sen untuk beli insurans kereta dia yang akan mengcover sebanyak 60,000. Itu cara kiraan polisi komprehensif. Okey, kalau polisi ke pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, nilai premium asas dia adalah 75% daripada nilai asas premium komprehensif. Ini kena ingat. Jadi tadi nilai premium adalah asas tadi adalah tadi nilai asas premium tadi adalah 18350. Kita hanya ambil 75% sahaja. Jadi first kali dia kena bayar sebanyak 1379.63 sen. Ini mula-mula. Lepas tu sama juga, tolak dengan NCD 25%. Jadi dapat diskaun lagi sebanyak 34491. Jadi kalau beli polisi insurans ini, Cik Zainal hanya perlu bayar sebanyak 1034.72 sen. Ini cara kiraan untuk polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Faham tak? Okey. Kalau nak pihak ketiga saja. Pihak ketiga saja. Rujuk jadual. Oleh sebab sisinya 16 tadi, aku bilang ni, pihak ketiga yang bagian hujung sini, sebelah kanan hujung ni, hanya perlu bayar RM135 sahaja mula-mula. Kemudian mesti tolak NCD. Tolak NCD 25%, dapat diskaun sebanyak 3,375. Jadi kalau beli insurans ini, Encik Zainal hanya perlu bayar sebanyak RM101.25. So boleh lihat, boleh bandingkan harga dia. Kalau beli premium komprehensif, bayar sebanyak 173 lebih tadi tu. Kalau beli premium pihak ketiga, kebakaran kecurian, bayar 1034.70 sen. Tapi kalau beli pihak ketiga sahaja, 101.25 sen. Kalau lah awak sebagai pemilik kereta ni, awak nak beli yang mana? Komprehensif, pihak ketiga kebakaran kecurian, atau pihak ketiga sahaja? Kalau saya, tanya saya kan, contoh saya lah. Saya buat kereta, alhamdulillah berhati-hati kan, ikut speed had laju dibenarkan. Lampu syarat nampak merah, saya berhenti, saya tak langgar lampu syarat apa semua, dan saya tak aksiden apa-apa kan. Bawa kereta pun slow, kawasan kampung je kan. Jadi saya ambil pihak ketiga. Sebab apa? Sebab berdasarkan rekod saya selama ni, saya tak pernah aksiden. Contohlah, saya tak pernah aksiden, saya bawa berhati-hati, kawasan kampung, baik saya ambil yang murah saja. Tapi kalau saya jenis yang bawa pergi ke tempat-tempat lain, tempat lain yang sebenarnya kerja ni berisiko untuk kemalangan ke apa semua, saya ambil yang tinggi sikit, kebakaran kecurian. Tapi kalau sejenis yang bawa kereta yang kasar, selalu langgar lampu merah apa semua, selalu langgar orang semua, saya ambil yang insurans yang lebih tinggi. Kat mana? Bergantung pada kita lah, ikut kita nak ambil yang mana. Ambil pihak ketiga, murah sikit. Sebab apa murah? Sebab dia hanya cover orang yang terlanggar. Contohkan saya ambil pihak ketiga ni, saya accident dengan orang lain. So saya punya insurans ni boleh digunakan untuk cover kereta orang selanggar tu, kereta orang selanggar tu dengan kecederaan orang selanggar tu. Tapi tak cover saya. Kereta saya kena baki sendiri. Cedera saya kena bayar sendiri. Sebab saya ambil pihak ketiga. Tapi kalau ambil yang tengah-tengah, ketiga bakal pencurian, kereta saya terbakar sekali. So saya boleh bayar guna insurans saya ni untuk cover balik kereta orang selanggar, cedera orang selanggar, dan juga kereta saya yang terbakar tu. Tapi cedera saya tak boleh, saya kena tanggung sendiri. Sebab ini hanya cover pihak ketiga, kebakaran dan kecurian kereta tersebut saja. Tapi kalau saya ambil komprehensif, saya boleh bayar guna insurans saya, bayar kereta yang rosak, cedera dia, kereta saya rosak, tetapi tidak juga termasuk kereta saya, cedera saya. Itu beza dia. So terpulang pada kamu. Pilihan dan kamu nak ambil yang mana? Polisi yang mana? Kereta Alphard nak cover 125, umur kereta 8 tahun, CC 3850, NCD 30%. Bekerja di Miri Elias di Sarawak. So kalau komprehensif ikut jadual,
3850 berada dalam kumpulan 4100. Tak boleh ambil yang 3050 sebab dah lebih. Okey, jadi kumpulan ni. So, mula-mula kali kena bayar 290% sebab Sabah Sarawak. Kalau Semenanjung 400 lebih. Itu step nama. Kemudian nak cover 125000, 1000 yang pertama dah kena banyak ni, baki lagi iaitu 104,000. Yang ini darab dengan 20-30 sen sebab Sabah Sarawak. Semenanjung 26. Okey, ni tambahan dia. So jumlah yang kena bayar 2807.6. Okey. Tapi NCD-nya ada 30%. Tolak diskaun sikit 30%. Dapat tolak 84228. So jumlah kena bayar sebanyak 1962.32 sen. Inilah bayaran insurans yang perlu dibayar untuk membeli insurans komprehensif kereta dia. Okey. Komprehensif. Kebakaran kecurian, first step kali ialah mesti 75% tadi. So 75% bermaksud RM2,105 saja. Dia dah asalnya 2807 kepada 2105.70 saja. Tunggu dulu. Tolak NCD macam biasa. Jadi kena bayar sebanyak RM1,472 tadi, sen tadi. Okey. Yang tadi kena bayar 1,900 lebih. Kalau bayar guna komprehensif. Kalau pihak ketiga 1,473. Kalau pihak ketiga sahaja, rujuk jadual. Okey, jadual kata pihak ketiga hanyalah RM101.70. Yang pertama, tolak NCD. Dapat baki, sikit dia bayar. Untuk cover 150,000 kereta, 125,000 kereta ni, hanya perlu bayar insurans sebanyak RM71 saja. Pihak ketiga. Okay, faham tak? So, kalau faham, dua contoh tadi, buat latihan saya bagi dalam grup ni. Okay, buat latihan dalam buku. Okay, isi kehadiran. Bagi kalau budak sekolah saya lah, SMK Kusial, Tentang 5 Sains. Okay, isi kehadiran. Dan tak faham, boleh tanya saya. PM saya direct lah. PM saya Azman Rezeki ke, PM dalam grup ke, tak ada masalah. Okay, so selamat menjawab. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.